Selamat pagi murid-murid. Apa khabar semua? Cikgu harap semua berada dalam keadaan sihat dan sejahtera hendaknya. Hari ini kita akan belajar pendidikan moral tahun 2, unit ke-12, kerjasama meringankan beban keluarga bahagian yang ketiga. Standard pembelajaran kita pada hari ini ialah 12.5, iaitu mengamalkan sikap bekerjasama dengan ahli keluarga. Kepada sesiapa yang masih lagi belum subscribe channel cikgu, bolehlah berbuat demikian supaya kamu tidak ketinggalan dengan video cikgu yang akan datang. Terima kasih. Marilah kita melihat latihan yang telah cikgu sediakan. Kita akan buat bersama-sama. Nyatakan tindakan kamu untuk melaksanakan sikap bekerjasama dengan ahli keluarga berdasarkan gambar di bawah. Kita lihat gambar. Ini adalah bilik tidur. Keadaannya sangat teruk, bersepah, tak terurus. Ini macam dah sebulan tidur ni tak berkemas. Jadi apakah tindakan yang kamu boleh lakukan untuk membantu ibu dan ayah kamu? Ini ayah kamu ni tak sempat ni, dia ada outstation. Apa yang kamu nak buat? Kalau macam ni rupanya. Macam mana? Nak jawab macam mana? Saya akan membantu atau menolong. Tulisan tak berapa cantik ya. Boleh baca sebab kita pakai pen elektronik. Jadi dia tak berapa nak cantik. Memang tulisan cikgu tak cantik. Membantu siapa? Membantu ibu mengemaskan bilik bilik yang bersepah dan membersihkan bilik tersebut. Ini yang dinamakan bekerjasama. Tolong sama-sama buat. Jangan biarkan dia bersepah. Jangan sampai kita suka atau biasa, kita tengok biasa, biasalah bersepah. Jangan sampai macam tu. Itu melambangkan kepribadian kita yang kurang cemerlang lah pada pendapat saya. Saya rasa pendapat yang lain pun sama juga. Kalau kita bersepah, kita biarkan. Tak ada siapa pun tengok. Habis kita tak tengok. Kan kita orang juga. Jadi biar kita terbiasa. Suka tempat yang cantik, suka tempat yang kemas, suka tempat kita rasa akan bermotivasi, kita akan rasa semangat, kita akan rasa gembira bila tengok tempat yang kemas, tak ada sampah. Tapi kalau kita biasalah sampah ni bukan orang tengok. Sebulan, 2 bulan, setahun tak ada orang nak tengok kan. Tak bolehlah macam tu. Seterusnya, tengok gambar tu. Apa yang ada tu? Sinki. Sinki tu penuh dengan pinggan mangkuk. Masya Allah. Penuh dengan pinggan mangkuk yang penuh lah kuali pun ada, periuk pun ada. Apa yang bila kamu pandang aja, kamu nak basuh tangan, guna sinki. Tengok banyak je, kamu buat dono je pergi ke depan ruang tamu. Macam tu ke?
Ibu dengan ayah kerja. Ibu pula sibuk. Ada perkara lain yang dia kena uruskan. Nak tengok appointment adik ke, nak pergi klinik ke, kan contohnya. Apa? Kamu masa tu tak ada buat apa, nak main game. Tengok sebelum main game, tengok dulu tu, bantu dulu ibu dan ayah kamu. Tindakan saya akan apa? Akan membantu ibu membasuh pinggan mangkuk yang banyak di sinki. Tu. Seterusnya, ini fokus kita pada hari ini ialah mengamalkan kerjasama dalam situasi-situasi yang tertentu. Nanti kita akan nampak lihatlah situasi yang cikgu akan berikan. Nanti kamu boleh nampak. Kalau situasi macam ni, kita buat tak? Kalau situasi macam ni, kita buat tak? Ataupun kita nak buat apa pada situasi yang macam mana kita nak buat? Apa yang kita nak bantu apa? Jadi bila cikgu ajar ini, nanti kamu dapat idea. Kamu nak buat apa, hari ini nak buat apa. Kita ada target. Okay, nombor 3 tengok. Ruang ini rumah apa ni? Rumah kampung. Rumah kampung. Ni rumah banglo ni. Sebuah ni. Cuma dia kecil lah. Banglo kecil. Kat kampung. Bersepah lah. Keliling rumah tu bersepah. Jadi ni nak kena buat gotong royong ni. Membersihkan untuk kulit pisang pun ada. Nampak tu. Mana ni? Kita tengok ni. Ni apa ni? Tertekan pula. Okey. Ni kulit pisang pun ada ni. Ini kalau tak silap cikgu ni buah apple lepas dimakan. Pun ada. Macam-macam sampah. Dah lah rumputnya panjang-panjang. Aduh. Macam mana ni? Apa kita nak buat bila kita tengok? Kita tengok je. Saya ada misi yang saya nak buat. Mission impossible. Apa dia? Saya dan ahli keluarga yang lain akan bekerjasama membersihkan halaman rumah yang kotor itu. Nak tambah lagi. Demi apa? Demi kehidupan yang selesa. Noktah. Saya dan ahli keluarga yang lain ni gotong royong akan bekerjasama membersihkan halaman rumah yang kotor itu demi kehidupan yang lebih selesa. Kalau kehidupan kotor macam ni, nanti kita selalu tengok nanti dia masuk dalam hati kita. Jadi hati kita pun jadi kotor macam ni. Okey, macam tu. Seterusnya. Ni latihan ni untuk memberi pemahaman untuk kita lebih faham tentang bekerjasama dalam situasi-situasi yang tertentu. Lihat gambar, bulatkan tindakan bekerjasama yang patut kamu lakukan.
Tengok ni masih lagi dalam standard pembelajaran hari ini. Satu je. 12.5. Satu je standard pembelajaran. Ayah, tengok gambar ni kan. Tengok gambar. Ini ayah dan ini abang. Oh, membersihkan stor. Banyaknya kotak. Ni banyak beli barang Shopee ni. Barang Lazada banyak beli ni. Jadi kotaknya dia disimpan tak buang. Kalau cikgu terus buang. Cikgu tak nak bersepah macam ni. Tak nak susun. Ayah dan abang sedang membersihkan stor. Kata tindakan yang patut kamu lakukan. A. Membantu mengangkat barang dan peralatan ringan. B. Tidak membantu ayah. Ini tidak membantu ayah ni apa ni? Tidak membantu ayah. Tak bolehlah macam tu. Tolonglah ayah. Janganlah macam tu. Tu yang kadang-kadang ayah marah tu. Ayah marah. Ayah marah. Kan? Kalau kamu membantu ayah kamu, ibu kamu, nanti ibu kamu sayang. Dia lawan kan? Sayang lawannya marah. Nak disayangi ke nak dimarahi? Pilih. Janganlah cakap, tak apalah, kena marah pun tak apa, jadi tak buat. Janganlah macam tu. Jangan macam tu ya, tak baik tau. Ayah dan abang sedang membersihkan stor. Jadi jawapannya apa? Grace, apa jawapannya Grace? A kan? Pandai. Terkejut Grace namanya disebut Okey, senyum Grace. Tengok. Macam cikgu tahu je. Cikgu agak je. Okey, nombor 2. Ini perayaan Christmas ni. Keluarga kamu sedang membuat persiapan untuk menyambut Christmas. A. Duduk menonton rancangan kartun kegemaran kamu. Duduk je. Christmas duduk, tak Christmas pun duduk tengok. Apa bezanya raya dengan tak raya? Kan? B. Membantu keluarga menghias pokok Christmas. Inilah membantu. Membantu keluarga ni bekerjasama, tolong menolong antara satu sama lain. Inilah pelajaran yang nak dipelajari, yang kita nak fahami, nak menghayati, mengamalkan. Tujuan belajar ini adalah untuk kita mengamalkan selain dapat kita menjawab soalan-soalan latihan. Nanti kalau dibagi soalan ujian untuk pentaksiran, untuk menilai kamu boleh menjawab sebab dah faham. Yang ketiga, ni apa ni? Abang dan ibu sedang mengumpul surat khabar, kertas tin dan botol untuk dikitas semula. Ini bijak, rajin, tekun. Kalau di surat khabar ni, kalau dijual, boleh mendatangkan duit. Boleh mendapatkan duit, mendatangkan hasil. A. Bekerjasama, mengumpul dan mencari barang tersebut untuk dikitas semula. Masuk ke bilik dan menutup pintu. Boy, macam merajuk pula abang ni. Apa ni nak merajuk ni dengan ibu nak merajuk? Tak payahlah dengan ibu nak merajuk. Okey, yang ini A. Bekerjasama, mengumpul. Nombor 4. Nenek sedang menjemur selimut dan langsir di ampaian. Kamu nampak situasi ni, apa yang kamu nak buat? Ataupun kamu dengar, kamu membantu nenek, ataupun kamu meminta abang untuk membantu nenek. Abang! Terkejut abang kan? Ada apa dik? Tu tolong nenek. Amboi. Okey, nombor 4. Jawapannya ialah A. Membantu nenek. Okey, kelima. Kamu sedang bermain permainan komputer.
Ibu meminta kamu mengalihkan pasu bunga. Dia kata, Levinas, tolong ibu alihkan pasu bunga tu. Kalau A memberitahu ibu kamu sibuk. Alah ibu, sibuklah ibu. Sibuklah tengah main game. Sibuk. Betul ke salah, Levinas? Salah lah. Membantu ibu mengalihkan pasu bunga. Ni betul. Baiklah ibu. Mana pasu bunganya? Macam tu. Betul, Levinas? Boleh buat macam tu? Okey, macam tu caranya ya, kita tolong ibu kita bekerjasama. Di sini kita ada cara ya, bagaimana kita nak tahu kita ni adalah seorang yang bekerjasama ataupun tidak. Ada jadual untuk menguji diri kita ni bekerjasama ke tidak. Kita lihat, dia bagi situasi pernah ataupun tidak pernah. Kalau mana yang pernah, itu bagus. Mana yang tidak pernah, mungkin kamu boleh cuba pada masa akan datang. Atau kamu boleh mencari-cari situasi tersebut. Tak salah kita cari-cari situasi, kita mewujudkan situasi yang baru untuk menambahkan lagi warna kehidupan ataupun keceriaan rumah ataupun aktiviti. Kita tukar-tukar supaya hidup kita tidak bosan. Hari-hari buat benda yang sama, jadi ini memberi kita idea apa yang kita boleh buat pada masa akan datang. Macam mana? Kita tengok. Tandakan betul pada amalan bekerjasama yang kamu lakukan dengan jujur. Ibu bapa bertindak sebagai penilai amalan murid. Ibu bapa yang akan tanda tangan ni. Betul tak betul? Ibu bapa kamu je yang tahu. Kalau cikgu cakap ni, nanti kamu mengaku semuanya buat, kan? Jadi, ibu bapa yang hidup dengan kamu setiap hari. Dia boleh nampak, buat ke tak buat? Cuba tengok, lihat nombor 1. Situasi nombor 1. Membantu ibu menyiram pokok bunga. Ada tak? Dia kata, alah cikgu, pokok bunga pasu cuma satu je. Itu pun dalam tu buah mangga. Dalam tu buah mangga. Mana ada buah mangga? Pokok bunga. Pokok bunga, mangga pula. Menyiram pokok bunga dalam tu. Pernah ke tak pernah? Pernah ke tak pernah? Kalau kamu tidak pernah, kamu tulis kat sini tidak pernah. Selalu, kadang-kadang pun dah bagus. Sebab tak perlu kita, memanglah kena selalu siram pokok bunga, tapi sebab kamu menolong, kan? Jadi kadang-kadang tu dah kira bagus dah. Yang ini yang tidak pernah ni. Kalau kadang-kadang, boleh kadang-kadang. Kalau tidak pernah, boleh tidak pernah, kan? Nombor 2, mengangkat barang dari kereta dengan ayah. Ayah pergi pasar raya, Maidin ke, Checkers ke, Giant ke. Dah tahu ayah balik bawa macam-macam. Bawa apa, air kotak ke, buah-buah ke, dah tahu kan. Ayah angkat daripada kereta. Mesti punya dia seminggu sekali bawa. Mengangkat barang dari kereta dengan ayah. Kamu duduk-duduk dekat ruang tamu tu, nampak ayah angkat, kamu tolong tak? Savio tolong tak, Savio? Savio mesti tolong ni. Saya tahu Savio mesti tolong. Anak sulung kan? Mesti tolong. Mesti tolong ayah. Jadi ni mesti selalu ni. Savio ni mesti selalu. Okay. Bersama-sama kakak mencuci pinggan selepas makan. Bersama-sama kakak mencuci pinggan selepas makan. Mana Natalisha? Natalisha ada kakak kan? Tak ingat lah Natalisha ada kakak. Tidak, tak ingat. Bersama mencuci kakak. Bersama-sama mencuci pinggan selepas makan. Bersama-sama kakak. Tak ada bersama-sama kakak pun. Tak ada kakak. Oh cikgu ni saya tanda tak pernah cikgu. Sebab apa? Sebab tak ada kakak.
Bukanlah maksudnya macam tu. Yang ini. Mencuci pinggan selepas makan. Ini tak kisah ni. Ada kakak ke, tak ada kakak ke, ada abang ke. Pernah tak pernah? Ni tak pernah. Ni selalu. Ni kadang-kadang. Selalu. Mesti selalu ni. Datuk Lisa mesti selalu. Okey. Nombor 4. Senyum Datuk Lisa ya. Nombor 4. Menyidai pakaian di ampaian bersama dengan kakak. Ini pun sama. Tak kisahlah. Bersama dengan kakak ke, tak bersama dengan kakak. Asal menyidai pakaian ada. Ada tak bantu? Cikgu, saya tak sidai pakai. Saya pakai dryer. Pakai dryer. Kalau pakai dryer, tolong ibu masukkan baju dalam dryer. Oh, cikgu tak boleh. Berat. Pakaian masih basah. Berat. Kalau macam tu, membantu ibu menolong keluarkan baju dari dryer. Ada pernah? Okey cikgu. Daripada dryer. Dia dekat tu kalau dryer. Kalau ampaian, menyidai pakaian, tolong ibu. Macam manalah. Tolong ibu. Kalau tak pernah, terletakkan tak pernah. Contoh ni, tak pernah. Kalau pernah, tulislah pernah. Kalau selalu, tulislah selalu. Bersama-sama abang membersihkan sangkar haiwan peliharaan. Kalau kamu ada kucing, ada ikan, ada tak kamu bantu bersihkan tempat tinggal haiwan tu? Ada tak? Jadi kena dijaga kebersihannya. Kalau tak ada, berbau. Mengganggu kita nak hidup seharian ni. Dengan jiran pun terganggu dengan bau kucing lah, bau tai kucing lah. Kalau ada anjing kan, dia punya najis tu nak kena jaga, kena bersihkan. Sebab kita dah jaga, jadi kita kena jagalah betul-betul kebersihan ya. Tak nak, jangan sampai jiran, terutama jiran lah ya. Kalau ada kucing, ada 10 ekor kucing, dia punya najis tu. Kadang-kadang kalau kita ada 10 ekor kucing, memanglah kita ni tak perasan sangat, sebab kita dah biasa bau najis haiwan tu sampai dah lali dah. Kan? Tapi macam dengan orang lain, kita kena juga prihatin dan jaga juga perasaan orang lain. Keenam, yang ini contohnya bersihkan, tak pernah. Contoh tak pernah. Menyusun buku-buku yang bersepah dengan adik. Ni selalu. Ini kadang-kadang kadang-kadang selalu. Kadang-kadang. Patutnya selalulah. Membantu adik membuat kerja-kerja rumah. Selalu. Menyusun kasut dengan adik. Selalu. Bergila-gila menjaga adik dengan abang ketiga ibu keluar. Selalu. Iyalah sekarang kan kamu tak bersekolah. Ibu ayah kena kerja. Siapa yang nak jaga adik? Kamulah yang kena jaga adik ya. Bantu bekerjasama dalam keluarga. Bersama-sama keluarga membuat persediaan untuk majlis hari jadi ahli keluarga. Ni kadang-kadang lah. Sebabnya majlis hari ini bukan buat selalu. Kalau kamu kata selalu tu, macam mana? Kan? Tengok ni, tulis nama penuh. Nama penuh kamu tulis. Hubungan ni siapa yang nak tanda tangan ni? Siapa yang nak buat? Ibu ke ayah yang nak buat? Biasanya yang nak, kalau nak jawapan dia tu ni lebih bagus, tak kisahlah, duduk sama lah. Duduk sama. Okay, tulis tarikh. Jadi ini sekadar kalau nak tahu kamu ni mengamalkan kerjasama ataupun tidak. Ini sekadar latihan sahaja. Okay, kita pun dah buat. Tak perlu nak buat. Ini bukan tugasan yang kamu nak perlu buat. Seterusnya, cara yang kedua ni, dia ada markah pula. Kalau kamu bekerjasama, dia bagi 2 markah. Kalau tidak bekerjasama, dia bagi 1 markah. Nanti kira keseluruhan markah. Ini satu cara juga. Tandakan pernyataan yang menunjukkan sikap bekerjasama dan pada pernyataan yang sebaliknya tidak bekerjasama. Situasi dibagi. Nombor 1, saya mengemas rumah dengan kakak dan abang. Rumah kami sentiasa bersih. Yang ini apa? Nak mana? Nak, ni boleh ke ditulis? Tak boleh kan? Pakai pen. Boleh kena pakai pen. Bekerjasama. Kalau bersama buat ni dah ada 2 markah. Okey, saya hanya membiarkan kakak melipat pakaian sendiri tanpa saya membantunya.
Biarkan aja. Kakak melipat baju, kamu tengok je. Ataupun kamu buat tak tahu je. Tidak bekerjasama. Okey, kalau kamu tidak bekerjasama, ini dapatlah 1 markah. Yang ini tadi 2 markah. Nanti akan dikira markah keseluruhannya. Okey, saya telah membantu ibu membuat biskut yang ditempah oleh pelanggan ibu sebelum hari Deepavali. Okey, ini membuat biskut ni, contohnya ibu kamu work from home. Buat kerja dekat rumah, memasak, dan kemudian menjual hasil masakan tersebut. Macam-macam boleh buat macam tu. Dan kamu pun tolong ibu, ada orang tempah ni. Ataupun orang tu suka sangat dengan biskut ibu kamu, dan ibu kamu minta tolong ibu kamu buatkan biskut. Ada macam tu ke? Okey, 4. Yang ini lah. Ada tak kalau buat biskut? Membantu ibu. Ini membantu ibu. Kalau ada, buatlah ada. Dah 2 markah. Saya hanya membiarkan ayah dan ibu membersihkan halaman rumah. Saya terus menonton rancangan kartun kegemaran saya. Saya hanya membiarkan. Ini membantu, ni membiarkan. Okey. Yang bekerjasama, tidak bersama. Bekerjasama ke tidak bekerjasama membersihkan halaman rumah? Kalau bekerjasama, buatlah. Right lah. 2. Jadi nanti ada markah dia. 2 tambah 1, 3. Atau 2, 4, 6, 7. Jadi semua 7. Jadi kalau kamu 7 di sinilah. 7. Tahniah, kamu murid yang mengamalkan nilai bekerjasama. Kalau misalnya markah kamu 3 hingga 5, sila tingkatkan kerjasama. Sila tingkatkan sikap bersama dan diri kamu. Ada harapan lagi. Ada harapan. Tapi kalau langsung tak bersama 0 hingga 2, kamu harus mengubah sikap kamu. Dah teruk dah tu. Agar mengamalkan sikap bekerjasama dengan ahli keluarga. Ini perlukan perlukan kaunseling. Kaunseling ni. Baiklah murid-murid. Ini adalah buku aktiviti yang kamu ada. Yang kamu adalah. Murid-murid dari sekolah lain, kamu tak ada lah ni. Kamu tak ada. Kamu tak ada. Jadi tak apalah, kamu boleh tengok lah yang tak ada tu kan. Kalau murid-murid moral tahun 2, SK section 27.2 ada. Ada buku ni. Dah bawa balik dah hari tu kan. Okey, jadi tugasan kamu, ini adalah tugasan yang kamu kena buat di rumah. Siapkan muka surat 66, 67 dan 68. Banyaknya cikgu. Tak apalah, minggu hadapan cuti kan, cuti sekolah. Jadi ada banyak masa. Lagipun taklah susah sangat ni. Okeylah, tak apalah, mana cikgu cuba bantu, mana yang tak boleh. Okey, cikgu cuba bantu, okey. Tulis cara kamu melaksanakan aktiviti bekerjasama dalam keluarga berdasarkan gambar di bawah. Ini situasi. Keluarga Ranjini mengadakan gotong royong membersihkan kawasan rumahnya bagi mengelakkan pembiakan nyamuk Aedes. Dia bergotong royong bagusnya. Tengok dia bagus. Tengok ada yang bersihkan longkang, ada yang cuci, ada yang cuci tingkap, basuh kereta. Ada yang menyapu sampah, membantu ayah membasuh kereta di sini, memasukkan sampah ke dalam plastik sampah. Ini aktiviti harian lah yang biasa kita lakukan. Ini aktiviti bekerjasama ni. Dan bersama saran bertakung bagi mengelakkan air bertakung, yang bertakung dengan air supaya pendek, dan membuangnya ke dalam guni. Ini dah ada jawapan ni, tinggal saja pilih sajalah. Dah ada jawapan ni. Membersihkan longkang, membuang air di dalam tayar. Ni bahaya ni sebab kita tak nampak dalam tu. Tayar yang tak terpakai. Tayar yang dah tak pakai tayar tu. Nak tinggalkan juga kan. Nak ada mungkin nak pakai pada masa yang akan datang.
Nak buang sayang, kan? Boleh guna. Membersihkan pasu bunga. Pasu bunga tu kena bersihkan. Kadang ada pasu bunga yang tak ada lubang-lubang itu. Bertakung air. Memotong rumput. Menyapu sampah. Mana? Agak-agak mana? Nombor 1. Daripada sampah sarap yang bertakung. Contoh daripada sampah sarap yang bertakung. Apa? Membersihkan longkang, membuang air, membersihkan pasu bunga, memotong rumput, menyapu sampah. Cuba kamu isikan dulu tempat kosong ni. Lepas tu kamu baca. Sesuai tak? Contohnya kamu membersihkan pasu bunga ni. Contohlah. Kamu tulis membersihkan pasu bunga ni kat sini. Contoh. Supaya pendek. Membersihkan pasu bunga supaya pendek. Kan tak kena. Tak boleh. Apa yang supaya pendek? Menyapu sampah supaya pendek. Memotong rumput supaya pendek. Membuang air ke dalam tayar supaya pendek. Membersihkan longkang supaya pendek. Buat macam tu. Mana yang kamu betul-betul boleh buat? Okeylah. Cikgu bagilah satu jawapan dulu. Okey. Nanti sedih pula kamu ni. Supaya pendek. Ni, memotong rumput. Tulis kat sini. Memotong rumput. Okey, dah buat macam ni, jangan biarkan je. Potong. Jadi kita dah ada 4 pilihan yang tinggal. Lebih senang. Tak perlu tengok lagi dah. Potong. Sebab kita yakin benda ni dah betul. Nanti akhirnya kita akan dapat jawapan dia. Boleh buat? Cuba ya. Okay. Muka surat 67. Dia kata, nyatakan tindakan yang boleh kamu lakukan berdasarkan situasi di bawah. Tengok ni, dia tengah buat apa ni? Tengok gambar pun dah tahu kan? Ni tengah buat apa? Yang ini tengah lap apa? Yang ini, ni macam mainan pula. Yang ni angkat apa ni barang ni? Kat lori. Kat lori ke? Kenapa lori macam ni? Kan? Dah ada dah ni jawapannya di bawah. Dah ada dah. Dan ada perkataan-perkataan yang bagi clue pada jawapan. Tadi ada cikgu ada sebut lori kan. Nampak tak ni lori? Dah ada jawapan, cikgu dah bagi clue. Dah ada clue kan. Okey, boleh buat sendiri ni. Senang aja baca. Kalau tak faham tanya ibu lah. Ibu ni apa maksudnya? Mengemas barang ini apa ni? Salah. Buat buku ni salah ni macam mana? Eja macam mana ni? Permain. Macam mana ni? Permai. Dia kurang ni. Macam mana ni? Tak apalah, manusia kan. Tak perfect. Mengemas barang permainan adik. Mana agak-agak ni? Apa mana ni? Nampak. Macam nak nampak je. Macam nampak je. Cikgu dah bagi clue dah. Okey, muka surat 68. Nombor 8. Yang ini tak ada jawapan. Kamu kena pilih jawapan ni. Kena baca satu-satu ni. Kan? Soalan objektif. Jawab soalan-soalan di bawah. Apakah nilai yang dipraktikkan oleh mereka? Nilai apa ni? Nilai yang kita belajar lah. Tajuk kita ke apa? Tajuk. Cikgu dah bagi clue. Tajuk kita apa? Dah. Nombor 2. Bekerjasama bermaksud kesediaan untuk melakukan sesuatu perkara bersama-sama supaya kerja mudah diselesaikan. Mengapakah semua murid perlu bekerjasama apabila melaksanakan sesuatu aktiviti? Murid-murid kat sekolah. Kenapa perlu bekerjasama? Supaya kerja mudah dilakukan, supaya tidak dimarahi guru, supaya mendapat pujian. Nak pujian ke? Nampak jawapan dia? Agak-agak. Dah nampak kan? Apakah perasaan? Cikgu tak bagilah jawapan. Ini tugasan kan? Kamu buat tugasan ni. Okey. Kalau dah siap kan tugasan ni kan? Kalau dah siap kan? Cuba ambil gambar. Ambil gambar yang dah kamu buat tu. Kemudian kamu send dekat WhatsApp cikgu.
Yang ini cuba. Untuk yang ini, yang muka surat 68 ni. Ataupun yang tadilah 66, 67, 68. Kamu ambil gambar, kamu send kat cikgu. Yang lain tu tak ada nombor telefon cikgu, tak payahlah send. Tak payahlah send. Kamu menonton video ini pun dapat manfaat. Tapi jangan lupa subscribe ya. Janganlah lupa subscribe. Bagilah cikgu sokongan. Nanti kalau cikgu buat video, kamu dah boleh dapat notification ataupun dah nampak dah. Mana boleh tahu. Kalau kamu subscribe, kamu boleh tahu. Cikgu dah ada dah upload video baru tu. Kan? Senang nak cari. Kalau tak ada, lupa. Murid yang lain lupa. Mana yang hari tu ya? Ada seorang cikgu tu. Macam mana? Macam mata tu ya? Aduh, dah hilang daripada radar. Daripada kamu punya page YouTube kamu. Mana nak cari-cari dah. Dah rindu pula. Kan bahaya. Baik, subscribe. 3. Apakah perasaan apabila melaksanakan tugas bersama-sama keluarga? Gembira dan bangga, iri hati. Iri hati ini dengki. Jiran dapat jiran beli motor baru, dengkinya aku, dia dapat motor baru. Beli motor baru, dengki. Marah dalam hati. Dengki ni marah dalam hati, dalam sendiri. Iri hati. Kecewa, sedih pula. Ada ke sedih melaksanakan tugasan? Cikgu dah beritahu pula B tu bukan jawapannya. Alamak. Sekarang kamu pilih A dengan C. Kan? Kemudian 4. Antara berikut, yang manakah merupakan contoh sikap bekerjasama dengan ahli keluarga? Adik mengaku kesalahannya memecah pasu bunga ibu. Kakak melihat nenek menanam pokok bunga. Kami sekeluarga bersama-sama mengecat rumah. Itu contoh bekerjasama. Ada juga tadi itu sikap berani. Tengok. Sikap berani dulu pernah ajar ni. Mengaku kesalahan. Ingat tak? Nombor 5. Antara berikut yang manakah bukan merupakan kepentingan sikap bekerjasama di rumah? Bukan kepentingan sikap bekerjasama. Kerja yang dilakukan dapat disiapkan dengan mudah. Hubungan. Ada lagi kesilapan teknikal. Ejaan hubungan. Sini kurang N. Silaturahim antara ahli keluarga bertambah erat. Melainkan individu yang mementingkan diri sendiri. Mana satu? Pilih. 6. Sikap bekerjasama dalam keluarga dapat hubungan? Dapat menjauhkan hubungan. Dapat mengeratkan hubungan. Dapat mendekatkan hubungan. Hampir sama pula antara mengeratkan dengan mendekatkan. Mana yang sedap? Mana yang tepat? Pilih. Okey, boleh buat boleh buat. Ni boleh buat. Okeylah murid-murid. Selamat bercuti. Kita akan berjumpa lagi pada minggu-minggu yang akan datang. Jaga diri, jaga kesihatan. Sampai sini saja pengajaran cikgu pada kali ini. Sekian, terima kasih. Bye.